Okey. Cikgu memang boleh join BTS, cuma satu je masalahnya. Cikgu tak pandai menari, tu je. Yang lain okey. Tak pandai menari lah, kekok. Okey. Okey. Ya. Okey, sebelum tu, tolak BTS ke Blackpink? Kejap. Alah, terbuka lah pula. Alah, ni yang tak jadi tudung ni. Oh, tak ada eh? Oh, tak ada. Oh, tak ada lah. Okey. Kan. Okey, sekejap. Cikgu terdengar azan. Cikgu terdengar azan, kita berhenti sekejap untuk menghormati azan sekejap eh. Sekejap, sekejap. Indonesia. Cikgu. Hello. La ilaha illallah. Mohon jaga ketenteraman Zoom. Terima kasih. Awak.
Okey, baik. Alhamdulillah kita baru saja berhenti sekejap untuk menghormati azan dan juga anda jangan risau bahawa memang pada malam ini kita tema kita adalah tamadun Islam dan kita ingin mempelajari Saya ingat cikgu pakai kain bab 8. kapan. Bukan. Ini tu Arab Lagipun lah. sorry sebab masuk lambat. Saya terlupa di kelas. Okey, tak apa. Jadi lihat sahaja hari ini memang berbeza sedikit sebab sekarang ini kita nak belajar tentang tamadun Islam yang bermula daripada tanah Arab lah. Jadi ini tu Arab anda. Tu Arab anda pada malam ini. So kita nak lihat tamadun Islam dan sumbangannya, dan kebanyakan pelajar cikgu tahu kamu belum masuk kelas ataupun belum masuk lagi bab ini. It's okay. Yang penting ini adalah satu pendedahan kepada kamu ya. Pendedahan, dan kita boleh belajar lebih awal, dan nanti bila PDPR nanti kamu boleh menambahkan pembelajaran kamu, pemahaman kamu dengan kelas-kelas daripada PDPR. So don't worry. Don't worry. Baik. So kita akan memulakan pembelajaran kita. Ini agaknya rasanya kalau pakai tudung kan. Bila tudung berterbang-terbang macam ni rupanya kan. Baik. So tak apa. Macam hantar boleh tak? Boleh. So kita nak mulakan tamadun Islam dan sumbangannya. Apakah tamadun Islam itu dan sumbangannya? So kita lihat tamadun Islam sebenarnya bermula daripada kawasan tanah Arab lah. Jadi kita lihat inilah gambaran kota Makkah, iaitu tanah suci bagi orang-orang Islam, di mana setiap tahun orang Islam akan datang ke sini untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, iaitu menunaikan haji. Jadi inilah ni tempatnya. Tapi sekarang PKP tak boleh nak pergi tak boleh nak pergi. Tak boleh nak pergi tahun ni lah kan. Tengoklah nanti kalau tahun depan kan cikgu beli bas, nanti kita pergi sana naik bas ramai-ramai nak. Kita naik bas ramai-ramai. Okey, baik. Kita akan lihat bila nak sampai. Sampai. Cuma bila tu je nak tak tahu. Sampai tu memang sampai. Bila tak tahu lagi. Okey, baik. Kita lihat dulu latar belakang masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam lah. Ya Habibi. Okey, baik, kita mulakan. Alright. Kita mulakan ya. Baik. Kan, bila kita dapat buat haji dengan sempurna. Yes. Okey, secara umumnya masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam memang mempunyai pertempatan dan cara hidup yang berbeza, di mana kalau kita lihat di sini, mereka semua ni orang Arab dulu tinggal di kawasan semenanjung tanah Arab yang mana dikelilingi oleh padang pasir. Kiri kanan kau padang pasir. Kalau cikgu pernah bawa kamu kan pergi ke Google Earth, kamu akan tengok kawasan ini, semenanjung tanah Arab ni, padang pasir je, tak ada tempat warna hijau pun. Memang padang pasir. Jadi dan dikelilingi oleh, di sebelah kiri dia ada Laut Arab, di bawah dia ada Laut Arab, kemudian di sebelah timurnya ada Teluk Parsi dan juga Laut Merah. So maknanya kalau kita lihat di sini, inilah kawasan dia, Teluk Parsi, kemudian juga Laut Arab dan juga Laut Merah. Dan kalau kamu lihat sebenarnya kalau kamu perasan, tamadun Arab ini dikelilingi oleh dua tamadun terawal di dunia. Satu dekat sini, tamadun terawal dunia. Satu lagi dekat sini. Siapa tahu yang dekat sini ni tamadun apa? Yang dekat Iraq. Mesopotamia. Yes. Mesopotamia. Tamadun. Mesopotamia. Ini memang tamadun Meso. Mesopotamia. Manakala yang di sini tamadun apa ni? Yang ini Mesir. adalah Mesir purba. Maknanya tamadun Islam terletak di tengah-tengah antara tamadun Mesopotamia dengan tamadun Mesir purba. Jadi itulah kita lihat bahawa lain macam tempat ni lain macam. Dan daripada dulu, kalau kita lihat pada zaman dahulu dikhabarkan bahawa kawasan Hadramaut dan kawasan ini dulu ada bersambung dengan tanah apa tahu? Kat sini dia bersambung dengan tanah Indonesia. Back to the 20,000 years ago, 50,000 years ago,
kawasan ini pernah bersambung dengan Indonesia. Maka sebab itu munculnya kisah-kisah apa tahu? Sang kancil, okey, sang kancil dengan buaya, sang kancil dengan buaya, sang kancil dengan monyet, sang kancil dengan harimau kan. Kamu tahu tak? Hikayat-hikayat sang kancil tu semua okey berasal daripada Hadramaut dan juga kawasan Yaman. But the problem is kawasan Yaman dengan Hadramaut ni dia tak ada hutan. So macam mana dia tahu sang kancil dengan buaya dan juga harimau tu semua? Dikhabarkan okey back to the 50,000 years ago dikatakan kawasan ini pernah bersambung dengan Indonesia dan mendapat hutan-hutan dan binatang daripada Indonesia itu. Itu khabarnya, ceritanya lah. Masih belum ada pembuktian lagi. Belum lagi ya. Baik. So kita lihat di sini. Dan kita lihat di sini di kawasan tengah atau wilayah Hijaz kat tengah-tengah ni, Hijaz ni ada nama Hijaz ni ya. Di sinilah ada 3 kota yang penting, 3 ibu kota penting, iaitu ada Mekah, ada Madinah dan juga ada Taif. Ada 3. Dan ketiga-tiga ini terletak pada kedudukan yang strategik. Silakan Amar. Okey. Ketiga-tiga ibu kota ini terletak pada kedudukan yang strategik yang membolehkannya berkembang dari segi perdagangan dan juga dari segi pertanian. Namun begitu ya, selepas keruntuhan empangan Ma'arib, sekitar tahun 300 Masihi, kalau kita lihat keruntuhan empangan Ma'arib, iaitu satu empangan air di Yaman, maka berlakulah kemerosotan ekonomi dalam masyarakat Arab dan kehidupan mereka mula menjadi lemah dan mereka pula tidak mewarisi ilmu daripada zaman-zaman sebelumnya. Oleh sebab itulah mereka tak mampu untuk membina semula empangan Ma'arib. Dan pada masa itulah masyarakat Arab mengalami zaman kegelapan yang dikenali sebagai zaman Jahiliyah. Dipanggil zaman Jahiliyah. Maknanya kalau soalan ada tanya, sejak bilakah mulanya zaman Jahiliyah? Iaitu zaman apabila keruntuhan empangan Ma'arib. Apabila runtuhnya empangan Ma'arib. Baik. Betul. Baik, Zahra tanya, empangan Ma'arib tu apa cikgu? Empangan Ma'arib ni maknanya ia adalah satu empangan. Empangan air, tetapi empangan tu telah pecah dan runtuh. Dan orang-orang Arab pada waktu itu tidak ada ilmu untuk membaikinya, menyebabkan mereka tersebar luas di kawasan tanah Arab dan mereka menjalankan kehidupan mereka masing-masing. Dan inilah bermulanya amalan-amalan jahiliah dan mereka mulalah hidup seperti nomad, iaitu berpindah randah. So ini adalah berkaitan dengan keadaan yang dipanggil zaman jahiliah. Kalau untuk lebih menjelaskan lagi, cikgu boleh bawa kamu pergi ke empangan Ma'arib. Nak tengok empangan Ma'arib? Nak tengok empangan Ma'arib so kalau kita nak tengok empangan Ma'arib boleh. Ingat terus terang cikgu cakap bab 8 ini adalah bab yang panjang. So kita akan mengambil masa mungkin sampai 3 hingga 4 kelas untuk menghabiskan bab ini. So hopefully kamu semua boleh bersabarlah. Boleh bersabar. Sebab dia panjang. Bab ni panjang. Kenapa mereka menjadi jahiliah selepas runtuhnya Ma'arib? Kerana mereka tidak memiliki ilmu. Dan mereka telah berpecah belah. Kelas kita habis ke 9.45 ke? Apa yang habis 9.45? Kan? Kelas kita kan bukan habis pukul 10. Kelas kita habis pukul 1 pagi. Sampai 10 malam. 10 malam. 10 malam je. Tapi diorang memang reti bersajak. Yes. Ini cikgu bawakan kamu untuk pergi ke
tanah Arab. Dan tanah Arab, dan kalau kita lihat inilah semenanjung Arab. Zaman sekarang ini kamu lihat dari hujung ke hujung. Okey. Kalau kita lihat hujung ke hujung semuanya kawasan padang pasir. Tak ada pun kawasan warna hijau. Semua padang pasir. Okey. Dan kalau kita lihat yang dikatakan empangan Ma'rib tu, okey, sebenarnya terletak di kawasan Yaman di sini. Iaitu ini nampak tak? Ada satu nama tempat dipanggil Ma'rib. Memang ada tempat ni, Ma'rib ni. Dan kalau kamu lihat empangan Ma'rib di sini, okey, kita nampak ada macam satu empangan. This is dikatakan sebagai empangan. Iaitu di mana kawasan ini takungan air. Tak lain. Ma'rib dengan Maghrib lain. Lain. Okey. So kalau sebab apa empangan itu penting? Sebab empangan ni penting untuk mengairi kawasan itu. Bila dia menjadi sumber air kawasan itu, maka kawasan itu nampak tak? Kawasan yang akan dilalui air itu akan boleh apa tahu? Boleh untuk ditanam dengan pelbagai tanaman. Nampak tak? So ini kepentingan empangan ini, iaitu untuk apa? Menjadi sumber air kepada kawasan pertanian. Dan ini adalah contoh empangan di Ma'rib. Dan empangan ini pernah pecah. Dia pernah pecah. Situ je ada air. Yes. Situ je ada air. Tempat lain tak ada air. Nampak tak? Diorang tak mandi ke? Diorang mandi. Mandi. Tapi diorang bukan mandi macam kita hari-hari. Diorang mandi mungkin 2 hari sekali, 3 hari sekali. Sebab diorang tak panas macam kita. Kita ni panas berpeluh. Diorang sana panas tak berpeluh. Tapi sekarang cikgu dekat rumah kita tak kat rumah macam mana logiknya nak berpeluh. Okey, sebenarnya perpeluhan yang kita ada ni bukan datang daripada semata-mata kita bersukan, tetapi memang kita punya udara ada wap air. So wap air itu yang menyebabkan kita berpeluh. Tapi kalau katakan di tanah Arab, udara mereka kurang wap air. Jadi mereka panas saja tapi tidak ada wap air, maka mereka tak berpeluh. Betul. Tak percaya tanya mak ayah kamu yang pernah pergi Arab. Betul. Sana panas dan kering. Kita panas dan lembap. Sana panas dan kering. Kita panas dan lembap. Cuaca kita. Itu beza dia. Kering sebab saya pernah umrah. Betul Adam kan? Adam Haris pernah pergi. Okey. Okey. Dia macam tak rasa perlu langsung. See? Nampak tak? Cikgu bukan auta cikgu bagi fakta, bukan auta. So inilah sebab mereka jarang mandi. Kalau waktu malam memang sejuk sangat. Lembab, LEMBAB, lembab. Lembab maknanya ada wap air. So itulah dia. Berkaitan dengan cuaca dan juga berkaitan dengan empangan Ma'rib. So kita dah tengok. Baik. Kemudian maknanya zaman jahiliah bermula apabila runtuhnya empangan Ma'rib tadi. Baik. Kemudian kita lihat di sini. Betul Adam. Jahiliah. Jahiliah sebenarnya berasal dari perkataan Arab. Ingat ni Jahiliah berasal daripada perkataan Arab iaitu jahala. Jahala maksudnya jahil. Jahil ni maknanya senang cerita, jahil ni maknanya tak tahu. Atau dalam bahasa kasarnya bodoh lah. Bahasa kasar. Tapi tak baiklah kita kata bodoh kan. Tapi sebenarnya tak pandai lah. Dan mereka ni, kenapa mereka tak pandai? Kerana mereka tidak mempunyai nabi. Dan mereka tidak ada kitab suci sebagai petunjuk. Maknanya sebagai panduan, sebagai guideline. Macam kamulah. Kalau katakan kamu tak ada buku sejarah. Kemudian kamu tak ada cikgu sejarah ajar kamu. Agak-agaknya kamu tahu tak macam mana nak belajar sejarah? Tak tahu kan? InsyaAllah nanti lepas cikgu Rafi aja saya tahu. Yes. Selagi tak jumpa guru, selagi tak jumpa kitab, selagi itulah kamu tak ada petunjuk dan kamu dikira sebagai jahil. Nampak tak? So itu jahiliah.
buat sejarah sendiri. Yalah. Dan semasa Islam diperkenalkanlah, mereka juga telah menolak undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala dan nilai-nilai Islam sebagai panduan sebab mereka jahil. Mereka jahil. Baik. Betul. Siapa kata kamu jahil? Tak, dalam kelas kita semua tak jahil. Semua bijak-bijak. Cuma baru nak belajar. Panaslah, kan? Panas rupanya. Panas. Okey, baik. Rupanya pakai tudung panas pakai tudung rupanya panas. Ya, Syekh. Okey. Pakai tudung tak panas kalau dah biasa. Kalau dah biasa okey. Ini tu Arab kita. Kita sambung belajar. Ya betul Sulaiman. Baik. Ke Arab malam kan sejuk kalau ke Arab. Yes, betul. Betul. Ke Arab malam sejuk. Betul. Kita lihat di sini. Sistem masyarakat Arab jahiliah. Apakah sistem yang mereka gunakan ya dari sudut politik? Kita lihat sudut politik, okey, iaitu masyarakat Arab. Betul lah. Apa dia? Betul lah ni kan? So masyarakat Arab okey, sebelum kedatangan Islam hidup dalam kelompok iaitu dalam kumpulan kabilah. Iaitu ada dua jenis kaum, ingat ni iaitu kaum Hadari dan juga ada kaum Badui. Apa dia? Okey. Baik. Itulah. Macam-macam bunyi ada kat sini kan. Badui pernah dengar okey, baik. Baik, kita lihat kaum Hadari. Okey, Hadari sebenarnya tinggal di kota. Hadari tinggal di kota sebab dia menjalankan perniagaan. Okey, dan memiliki binatang ternakan. Dan memiliki binatang ternakan. Ada binatang ternakan Itu Hadari. Manakala kaum Badui pula hidup secara nomad. Maknanya berpindah randah dan mereka memelihara binatang ternakan. Maknanya di sini kalau kita lihat Hadari dia menjalankan perniagaan dan memiliki binatang ternakan. Dan mereka tinggal di kota. Kalau Badui tinggal hidup secara nomad iaitu berpindah randah dan mereka memiliki binatang ternakan. Maksudnya di sini macam cikgu pernah cerita pada kamu kaum Hadari ini ialah orang-orang Arab yang berkulit putih. Manakala Badui ni adalah orang-orang Arab yang biasanya berkulit hitam dan macam Afrika tu. Itu perbezaan yang ketara antara Hadari dengan Badui sebenarnya dan mereka mengamalkan sistem kabilah iaitu sistem yang diketuai oleh seorang syekh. Macam cikgu lah syekh. Ya, syekh. So seorang syekh akan dilantik sebagai ketua. Syekh tu ketua dia. Dan syekh tu mestilah ada sifat-sifat ini. Pertama, mesti disukai oleh ahli kabilah. Yang kedua, mesti matang. Yang ketiga, mesti berani. Yang keempat, sanggup mempertahankan puaknya. Tetapi yang paling penting, yang nombor 5 ni tahu, iaitu pandai berpidato. Maknanya pandai debate. Kalau dia Widian katakan, cikgu perasan. Cikgu cakap apa? Mana ada? Kan, cikgu cuma ada perasaan aja. Mana ada perasan? Macam tu. So, kena pandai berdebat. Contoh. Itu dalam cerita. Itu dalam cerita saja. Okey, Sulaiman. Mesias itu sebenarnya adalah penyelamat. Penyelamat. Itu penyelamat. Ya. Okey. Baik. So, itu adalah tentang sistem kabilah di Arab itu. Okey, suka debate. Okey, baik. Dan penyatuan masyarakat Arab jahiliah ni ataupun masyarakat kabilah ni, berkabilah ini adalah berdasarkan keturunan. Dan inilah dipanggil sebagai semangat as-sabiah. As-sabiah. Contohlah contoh. Contoh kalau macam dalam kelas kita ni kan, cikgu ni adalah orang Jawa Amerika. Rupa-rupanya Zahra pun Jawa Amerika. Dia Widian pun Jawa Amerika. So kita ni, kami bertiga ni adalah satu kabilah. Satu kabilah. Okey, Tiru, kemudian juga Adam Rais, kemudian juga Sulaiman, dia adalah katakan dia adalah keturunan apa? Keturunan Arab, Arab Parsi. Itu kabilah lain.
So kami tak ngam dengan Arab Parsi ni. Kami tak ngam. Kami akan bersatu kat sini je. Kami Arab Parsi adalah bermusuh. Kan. Jadi kabilah ni sebenarnya adalah kita kata sebagai, dia bukan kaum tetapi dia berkelompok. Kabilah ni berkelompok. Dan dia berdasarkan keturunan. Dia berkata, dia geng lah sebenarnya, dia geng, tapi geng dia tu berdasarkan keturunan, geng. Keturunan contohnya, macam kumpulan, yes. Itu yang dikatakan kabilah. Dan kabilah tu berdasarkan keturunan. Contohnya apa tahu? Dia ada macam apa tahu? Macam ada Bani Hashim, kemudian dia ada Bani Qainuqa, Bani Nadir. Maknanya kalau Bani Hashim, itu semua anak cucu Hashim semua ada dalam ni. Kalau Bani Nadir, semua anak cucu Nadir dalam ni. Kemudian Bani Qainuqa, semua keturunan Qainuqa semua dalam ni. So mereka tak campur antara satu sama lain. Mereka tak campur antara satu sama lain. Syekh buat apa? Iaitu dia berdasarkan keturunan. Syekh adalah ketua dia. Syekh tu adalah ketua kabilah tersebut. Ketua kabilah tersebut. Hanya keluarga sahaja. Hanya keluarga yang itu sahaja. So sebab itu dia semangat asabiah, iaitu semangat mementingkan keturunan dan keluarga, itu yang penting. Mereka tak bergaul dengan dengan bani lain atau kabilah lain, tak. Mereka tak bergaul. Bergaul jugalah tetapi mereka tidak mengutamakannya. Syekh pun kena keluarga. Daripada keluarga itu. Gaduh, mereka selalu berperang. Antara bani-bani ni selalu berperang. Bani Hashim berperang dengan Bani Qainuqa. Bani Qainuqa berperang dengan Bani Nadir. Saling berperang. Itu masalahnya. Bukan Bani, Bani. Okey. Jadi mereka ni sebenarnya selalu berperang kerana mereka ni selalu bermegah, bangga dengan kabilah masing-masing. Kemudian mereka juga sering berperang. Untuk apa? Untuk berebut kuasa, berebut pengaruh, dan mereka berebut harta. Apa nak jadi macam tu? Bangga dengan geng masing-masing, kemudian berperang antara satu sama lain. Nak berebut kuasa, pengaruh dan juga harta. Itu jadi masalah. Dan mereka tidak bersatu padu. Jadi itulah yang berlaku pada zaman Arab dahulu. Yes. Zaman sekarang ada lagi tak? Ada. Tu yang gangster-gangster tu. Kan? Yang dalam KL gangster tu kan. Oh, ini gua punya kawasan, lu punya kawasan, sana punya kawasan. Lu langgar gua punya kawasan, gua langgar lu punya kawasan. Lu langgar gua langgar lu. Sama-sama langgar, sama-sama mati. Hampir. Jadi dia orang auto lari. Jadi main langgar-langgar. Rupa-rupanya patutlah main langgar-langgar. Dia orang punya ketua-ketua main bumper car. Main bumper car dekat expo tu, kan, kat pesta main bumper car. Langgar. Oh, lu kawasan sana, gua kawasan sini. Patutlah main langgar-langgar. Rupanya main cable car rupanya. Cable car bumper car. Yes. So mereka ni sering berperang lah. Okay, baik. So di kawasan kaum Mekah ini terdapat kaum Arab Quraisy. Kaum Arab Quraisy ni dia manage, mentadbir dan memajukan perdagangan. Namun begitu, Mekah pernah diancam musuh. Mekah ni memang tempat para pedagang singgah, dan tempat ini sangat terkenal macam Melaka lah. Kan Melaka kan tempat selalunya para pedagang dulu-dulu singgah kat Melaka kan sebab terkenal. Macam tu juga Mekah. Jadi tempat yang disinggahi oleh para pedagang dan pernah cuba diancam musuh oleh Abrahah, pemerintah Habsyah yang ingin menghancurkan Kaabah. Pernah. Tetapi berjaya dipatahkan. Dan pentadbiran di Mekah diuruskan oleh badan ataupun jabatan yang mentadbir beberapa bidang dengan tugas-tugas tertentu seperti Darun Nadwah tadi. Baik. Baik. Kelompok diorang kelompok kecil ke besar? Biasanya kelompok mereka tak besar mana, tetapi dalam lingkungan puluh hingga ratus orang jugalah. Setiap kelompok kabilah tu
Bilangan dia sampai beratus orang jugalah. Beratus orang juga ya. So itu adalah berkaitan dengan politik yang berlaku pada zaman Arab Jahiliah. Macam mana Arab Kaabah boleh banjir? Okey, kat padang pasir kot. Okey. Banjir kerana hujan yang lebat tanpa henti. Dia macam ni je, Sulaiman. Kamu boleh bayangkan kalau katakan hujan yang lebat dan padang pasir itu tidak mampu untuk menampung air, okey, maka dia akan bertakung. Bila bertakung, banjir. Nampak tak? Jadi itu senang nak berfikir tentang banjir itu. Okey, baik. So, itu yang pertama, iaitu tentang politik. Bagaimana dengan ekonomi Arab Jahiliah? Kita lihat kegiatan utama. Okey, kita lihat kegiatan utama adalah dalam bidang pertanian dan juga dalam bidang perdagangan. Dan kita tahu semenanjung tanah Arab ni memang padang pasir. So dia tanah dia kurang subur untuk pertanian. Memang kurang subur lah. Di Yaman pula, okey, di bahagian bawah tadi ada empangan Maghrib tu, terdapat tanaman gandum dan kopi yang amat bergantung kepada hujan. Ada hujan boleh subur, tak hujan tak subur. Jadi itu di Yaman, tanaman gandum dan kopi. Serta sekoi dan padi juga diusahakan di beberapa tempat di Oman. Okey, dan kemenyan pula merupakan tanaman berharga yang dihasilkan di Hadramaut dan juga di Mahra. Tadi cikgu dah tunjuk ada tempat Hadramaut di bahagian bawah ya. Dan kemenyan tu untuk apa? Kemenyan tu sebenarnya adalah untuk mewangikan rumah. Dan kemenyan tu caranya iaitu dia bakar. Dia bakar, okey, kemudian dia bakar dalam bara dan dia akan menghasilkan asap dan wangian. Itu dipanggil kemenyan. Ya, sebab itu Arab, okey, negara Arab dia sangat kurang hujan kerana tak ada awan. Bila tak ada awan, tak ada wap air. Bila tak ada wap air, tak adalah hujan. Sangat kurang hujannya. Yes. Yes, betul. Matahari terik lah, betul. Matahari memang terik. Baik. So dalam kalangan kaum Badui pula, kalau kita lihat, terdapat Badui ni orang yang nomad yang berpindah randah tu. Okey, terdapat masyarakatnya yang menternak secara nomad, iaitu menternak binatang secara berpindah randah. Antara binatang ternakan mereka adalah unta. Tu cikgu ada unta tu. Ada unta. Ada unta mana tadi? Tadi datang sini. Ada unta ni. Unta ada, kemudian kambing pun ada, serta biri-biri pun ada. Okey, unta, kambing, biri-biri pun ada juga. Okey. Belik alien ada juga. Dan mereka berpindah randah untuk mencari apa? Kenapa mereka pindah randah? Nak cari rumput dan nak cari air untuk binatang ternakan. Sampai tahap macam tu ya, mereka berpindah randah untuk mencari air. Ini kaum-kaum Badui. Badui ya. Bila mereka dah ada binatang ternakan, maka mereka mengamalkan. Betul. Sumber makanan bukan. Mereka hidup nomad sebenarnya untuk mencari air dan mencari tumbuh-tumbuhan atau rumput untuk mereka bawa binatang ternakan mereka untuk makan di situ. So setiap kali mereka berpindah, mereka bawa binatang-binatang ternakan mereka tau. Setiap kali mereka berpindah, mereka bawa sekali. Jadi bukan. Dekat padang pasir unta makan apa? Makan rumput. Rumput yang dekat-dekat dengan kawasan yang ada oasis. Ya. Jalan kaki lah. Jalan kaki lah. Tak penat ke? Penat. Penat tapi mereka dah biasa. Dah biasa sebenarnya. Ya, padang pasir tetapi kawasan yang ada oasis. Tahu oasis? Oasis ni adalah kawasan yang ada takungan air. Kat tepi-tepi dia biasanya ada rumput lah sikit-sikit. Tasik ke cikgu? Apa dia? Macam tasik kan? Macam tasik sikit lah. Ada bertakung-takung air sikit. Kat situlah unta pun minum air. Binatang ternakan pun minum air. Dan kat situ dah tepi-tepi dia ada rumput-rumput. Kat situlah dia orang bawa binatang ternakan. Makan kat sini. Dia gitu.
Antar semua makan di sini. Jangan pergi mana-mana. Antar semua makan. Dia cakap macam itulah. Kepada unta dan juga ternakan dia. Okey. Tiba-tiba ada kambing bek. Jadi betul tu kena bagi dia makan. Ya, betul. Betul. Baik, bila badui ni dia bawa binatang ternakan, kadang-kadang ada binatang ternakan tu yang mereka dah sembelih, mereka potong untuk ambil daging dia buat makan, untuk ambil kulit dia untuk jadikan pakaian. Maka bila ada lebihan, mereka pun mengamalkan atau menjualnya menggunakan sistem tukar barang. Okey, silakan dia. Mereka ya. Sistem barter ni maknanya sistem tukar barang. Yes, sistem barter. Betul. Mereka menukarkan binatang ternakan, okey, dan hasil ternakan dengan barang keperluan mereka. Seperti kalau mereka perlukan pakaian, maka mereka tukarkan dengan pakaian. Dan kurma. Buah kurma. Dalam bonggol tu apa? Dalam bonggol unta tu ada air. Ada air. Cikgu diorang sembelih tak? Sembelih. Diorang sembelih. Unta boleh bertahan makan, tak makan dan tak minum lebih kurang dalam 4 hingga 5 hari jugalah. Unta. Saya baru je nak cakap tahun. Tak dalam bertahun-tahun kan. Ya betul, kurma tu tamar. Tak, mereka tak minum daripada unta sebab kalau dia orang potong unta punya borgol tu, maka unta tu akan mati. So mereka tak potong. Okay. Kita boleh makan unta ke? Boleh. Kita tak ketuk bonggol tu. Boleh, memang boleh. Sebenarnya. Okey. Okey, silakan tuah. Baik. Kalau unta tu tak minum, sebenarnya dia tak minum. Dia hanya perlu, orang kata apa, air tu akan turun sedikit demi sedikit ke dalam badan dia. Okay, yes. Baik, itu badui. Supaya mereka tak ni lah, mereka tak mereka tak kehausan. Unta-unta tu tidak kehausan. Baik, yes. Dalam kalangan kaum Hadari pula, kalau kita lihat, terdapat setengah daripada mereka yang keluar berdagang secara kafilah. Kafilah ni maknanya rombongan perdagangan. Kafilah satu istilah kamu kena ingat. Kafilah ni maksudnya adalah rombongan dagangan. Rombongan perdagangan. Rombongan perdagangan ataupun rombongan pengembara. Dan pada peringkat awalnya, masyarakat Yaman ini memasarkan hasil dagangan mereka daripada Hadramaut sampailah ke India serta membawa ke Syam dan juga Mesir. So mereka kalau berniaga, mereka tak pergi seorang-seorang, tak. Mereka tak pergi seorang-seorang. Kalau mereka berniaga, mereka akan bawa banyak barang-barang mereka di atas unta. Dan mereka tak pergi sendiri. Okey, mereka akan ajak kawan-kawan lagi nak berniaga. Jom kita pergi berniaga dekat negara India. Okey, mereka kata okey jom. Kita nak pergi berapa lama? Unta dia nak kena guna. So dia orang bawa banyak lah biasanya. So dia orang akan pergi beramai-ramai. Biasanya lebih daripada 10 hingga 20 orang. Mereka pergi ramai-ramai. Berniaga kat Syam ke, berniaga kat Mesir ke. Ya. Bukan. Sebab kalau dia orang berniaga seorang-seorang, takut nanti kena serang oleh lanun. Diserang oleh lanun. Sebab itu mereka pergi bergerak beramai-ramai. Borgol unta kuat ke? Kuat. Okay. Yes. Senang ke kawal unta? Nanti kita tanya orang-orang yang mengawal unta ya. Cikgu jarang sebenarnya gunakan unta. Biasanya cikgu kalau pergi mana-mana guna kereta kebal. Okay. Ya. Ya, ada. Ada. Lanun kat dekat pasir, padang pasir ada. Tapi lanun tu bukanlah dipanggil lanun, kita panggil sebagai perompak lah. Dipanggil perompak. Dipanggil perompak di padang pasir. Okay. Ya. Lagi selamat ya. Baik. So sejak abad ke-6 Masihi, masyarakat Hijaz mula menjadikan Mekah sebagai pusat dagangan yang baru dan penduduk Hijaz pula membeli barang-barang dari Yaman dan Habsyah. Betul bandit. Dan lalu menjualkannya di Syam dan juga di Mesir. Okey. Dan ketika itu, laluan perdagangan merentasi benua dikenali sebagai laluan sutera telah menghubungkan pedagang Arab dengan China, India dan Asia. Kalau ingat lagi bab yang ke-7,
tamadun Cina iaitu semasa Maharaja Han. Maharaja Han Wudi. Zaman beliaulah di mana laluan sutera ini telah dibuka. Han Wudi laluan sutera ini telah dibuka, dan laluan itu untuk perniagaan. Orang daripada China boleh berniaga sampai ke India, boleh berniaga sampai ke Arab, dan orang Arab pun boleh berniaga sampai ke China, sampai ke India. So di situ diorang menggunakan laluan sutera. Yes. Tetapi masyarakat Arab Jahiliah ni satu masalahnya. Ini masalahnya, iaitu mereka ni perdagang masyarakat Jahiliah ni hanya mementingkan keuntungan saja. Kemudian mengamalkan riba dan menipu timbangan. Menipu timbangan itu problem. Betul, Korea, China, Jepun semua adalah Asia. Betul. Malaysia adalah sutera? Tak. Malaysia tak ada laluan sutera, tak sampai. Nak datang Malaysia kena ikut kapal. Naik kapal lah. Jadi kita lihat perniagaan masyarakat Jahiliah hanya mementingkan keuntungan, mengabalkan riba dan juga menipu dalam timbangan. Timbang barang pun dia nak menipu. Untuk apa? Untuk keuntungan yang banyak. So inilah dia kafilah. Kalau ada yang bertanya tadi, kafilah tu apa? Kafilah itu adalah rombongan pengembara atau pedagang yang membawa barang dagangan mereka merentasi padang pasir. Dan kalau kita lihat, inilah dia kegiatan perdagangan di semenanjung tanah Arab. Nampak? Mereka kalau nak pergi berdagang, mereka pergi berdagang beramai-ramai supaya tidak diserang oleh musuh. Okay. So inilah dia dikatakan sebagai dari satu sudut, iaitu sudut ekonomi orang-orang Arab Jahiliah. Ada budak. Okay, itu daripada sudut ekonomi. Dari sudut sosial pula macam mana? Okay, daripada sudut sosial. Kalau ramai tak beranilah. Tak beranilah kan. Kalau ramai-ramai tak kena serang sebab tak beranilah. Kan? So kita lihat sini. Dari sudut sosial pula. Kehidupan masyarakat Arab Jahiliah ni, okey. Dapat dilihat dari dua sudut, iaitu agama dan kepercayaan serta adat dan kehidupan seharian mereka. Kalau kita lihat antaranya, so kalau kita lihat di sini, iaitu berkaitan dengan agama dan kepercayaan. So ingat tentang agama dan kepercayaan masyarakat Arab Jahiliah ya. Yang pertama sekali, nanti kita tengok di sini. Okey. Yang pertama iaitu wathani. Agama wathani. Agama wathani ni apa cikgu? Agama wathani ialah agama yang menyembah berhala. Okey, antara berhala ni maknanya patung-patung lah. Dan orang-orang Arab wathani ni waktu ini mereka menyembah berhala, dan antara patung-patung itu adalah seperti Al-Latta, Al-Uzza, Al-Manat dan Hubal. Dan satu ketika dahulu terdapat 360 buah berhala di sekeliling Kaabah. Maknanya Kaabah tu, yang black box tu, 360. Al-Latta biasanya adalah patung yang terbesar, dan 360 kamu boleh bayangkan bila keliling Kaabah, maknanya apa? Setiap degree, every degree, kan satu bulatan kan 360 darjah, 360 degree. Maknanya 360 degrees, 360 darjah, semuanya tempat adanya patung-patung berhala. Maknanya memang terlalu banyaklah, 360. Ya. Punya banyaklah ya. Okey. Baik, itu pertama, agama wathani. Yang kedua iaitu agama, nama agama. Nama agama. Orang-orang yang menganut agama wathani, orang-orang itu menyembah berhala. Okey, kemudian agama yang kedua iaitu Majusi. Majusi ni mereka menyembah api. Dan agama ini berasal dari negeri Parsi, dan kebanyakan penganut agama ini tinggal di Yaman, Oman, Bahrain,
Okey, kerana kawasan ini dipengaruhi oleh Parsi. Okey, baik. Soalan, okey, Parsi tu di mana cikgu? Sekarang ni Parsi tu adalah di kawasan Iraq dan Iran. Iraq dan Iran. So itu adalah Parsi suatu ketika dahulu ya. Maknanya ya, menyembah tu kita kata menyembah tu ialah worship. Okey, menyembah tu ialah worship. Okey, worship ataupun kita kata sebagai apa menyembah tu ialah menyembahlah. Okey, menyembah berhala, menyembah patung. Maknanya worship to the patung-patung, kemudian worship to the api. Jadi itu agama Wathani dan Majusi. Okey. So kita tak nak ceritakan dia betul ke tidak, tapi inilah agama yang ada semasa zaman Arab Jahiliah dulu. Itu penting. Okey. Kemudian sekarang ni kalau kita lihat, okey, Yahudi. Yahudi kalau zaman sekarang ni dipanggil apa? Dipanggil Jewish, betul? Jewish. So, Jews lah sebenarnya kan. So kalau kita lihat di sini, yang ketiga ini, okey, iaitu agama Yahudi, dan agama ini dianuti oleh Bani Israel yang tinggal di utara semenanjung tanah Arab. Utara semenanjung tanah Arab itulah terletaknya sekarang, dulu dipanggil Palestin, sekarang dipanggil negara Israel. Okey. Mana datangnya Israel kalau tak ada negara sendiri? Okey, mereka tak berjaya membina negara mereka sendiri, tetapi mereka telah merampas tanah Palestin dan menjadikannya negara mereka sendiri. Ya, betul. So itu tentang Yahudi. Baik. Kemudian yang keempat iaitu agama apa yang ada di tanah Arab? Yang keempat iaitu agama Nasrani. Dan agama ini juga dianuti oleh orang-orang Bani Israel. Dan agama ini dikembangkan di utara semenanjung tanah Arab melalui penduduk Ghassan dan juga Hirah. Dan untuk pengetahuan kamu sebenarnya Nasrani inilah lama kelamaan mereka dengan pengaruh daripada Maharaja Konstantinopel, maka Nasrani ini sekarang ini menjadi agama Kristian. Kristian. Ingat zaman dulu tak ada agama Kristian. Tetapi ada agama Nasrani. Nasrani. So inilah yang berlaku kepada agama Nasrani ini. Yes. Yang keempat, keempat kita lihat iaitu agama yang ada yang kelima iaitu agama animisme. Apa itu animisme? Iaitu agama yang terdapat masyarakatnya yang mengamalkan kepercayaan animisme. Mereka percaya kepada roh dan kuasa gaib. Semangat pokok. Mereka percaya pada semangat pokok, semangat sungai, semangat angin, semangat matahari. Jadi semua benda ni semangat animisme. Yes. Jadi mereka percaya semangat mereka ni kita perlu hormati. Itu animisme. Jadi ini adalah satu kepercayaan animisme. Dan yang keenam iaitu kalau kita lihat di sini iaitu kepercayaan atau agama iaitu Hunafa. Okey, kalau ada yang tak tahu tentang kuasa ghaib. Kuasa ghaib ni adalah kuasa yang anda tak nampak. Tetapi memiliki kuasa. Okey, contoh ibaratkan macam kalau kita lihat macam pokok. Kalau kamu lihat pokok tiba-tiba dia bergerak ke kiri dan ke kanan. Kamu tak nampak tapi kamu tahu itu disebabkan oleh angin. Betul? Angin tiup kan? Macam tu juga kuasa ghaib. Kamu nampak perubahan sesuatu tetapi kamu tak tahu, kamu tak nampak apa yang telah berlaku. Jadi itu kuasa ghaib. Di mana contohnya apa tahu? Contoh kuasa ghaib. Cikgu buat macam ni. Nampak tak? Semua diam. Nampak tak? Hebat tak cikgu? Cikgu buat macam tu je semua diam. Buat apa? Semua diam. Buat macam tu je. Semua diam tadi. Buat apa? Kita nampak? mute.
So itulah kuasa ghaib ya. Contoh. Alah Oh, kau ni contoh kan. rupanya. Buat lagi sekali, tak payah. Dia sekali je. Dia sekali je. Okey. Jadi itu contoh kuasa ghaib. Dengan macam tu saja semua diam. Okey, baik. Okey. So alright. So kita lihat di sini. Hunafa. Okey. Ketika ini juga kita lihat masih terdapat penganut yang mengamalkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan dalam Islam dikatakan sebagai Nabi Ibrahim. Dan kalau katakan Kristian dipanggil sebagai Abraham. Dan agama ini bukanlah agama yang menyembah Nabi Ibrahim, tak. Tetapi mengamalkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Itu maksud dia. Okey. Betul, itu animisme. Mereka sembah semua. Mereka sembah semua. Mana yang ada kuasa, kalau kat animisme ni, kalau mereka tengok ada kuasa, itu mereka sembah. Itu dipanggil animisme. Jadi sebab itu ini adalah 6 kepercayaan yang wujud di semenanjung tanah Arab dan diamalkan oleh masyarakat Arab jahiliah. Jadi kalau kita lihat di sini memang teruk dah diorang pilih-pilih je ke agama apa dia nak. Yes. Zaman dulu-dulu mereka boleh memilih agama mana yang mereka nak. Agama mana yang mereka nak. Yes, memang mereka ada kebebasan untuk menganut apa-apa juga agama lah. Kepercayaan masing-masing. Okey, baik. So kalau kita lihat di sini, adat dan kehidupan seharian ya. Kalau kita lihat di sini, adat dan kehidupan seharian mereka. Okey, bagaimana adat mereka? Adat mereka ni memang kalau kita lihat terdapat masyarakat yang menilik nasib untuk meramal masa depan mereka. Menilik nasib ni mana apa? Fortune teller. Fortune teller ni kan, kononnya dia ambil tangan kan, dia tengok. Zahra Syazmin. Kalau macam ni, kalau tengok tapak tangan kamu ni, Zahra Syazmin, kamu tak 3 hari. Kamu tak lama lagi akan meningkat umur kamu ke umur 14 tahun ni Zahra. Contohlah kan. Jadi so itu contoh meramal masa depan. So sebelum melakukan sesuatu perjalanan atau pekerjaan, orang Arab ni dia orang suka memerhati keadaan sekeliling. Bagi menentukan nasib yang akan menimpa, sama ada baik atau buruk. Sebelum keluar kan, dia akan tengok. Ada burung tak? Ada burung. Kalau burung tu berbunyi, kita tak boleh keluar lagi ni. Kita kena tunggu dulu. Tunggulah sampai tengok burung tak ada. Suasana baik. So tak ada apa-apa bunyi lagi. Kita boleh mulakan perjalanan. Nampak tak? Jadi mereka ni suka. So mereka ni suka untuk menilik nasib. Tahu berapa anak diorang tu? Betul, itu menilik nasib. Kalau sampai esok ada burung, sampai besoklah diorang tak keluar. Itu adalah amalan-amalan jahiliah, kepercayaan jahiliah yang tak ada pun sebenarnya. Tak ada asas pun sebenarnya. Yes. Dan orang Arab tu juga dulu mempercayai ahli sihir dan kuasa azimat. Dia kata kuasa azimat. Contohnya dia kata apa tahu? Pakailah cincin ni. Kalau cincin ni kalau kau jumpa orang-orang jahat, kau gosok-gosokkan dia. Nanti dia akan bantu kau untuk selamat. Macam mana caranya? Nanti kau gosok-gosok, nanti keluar jin. Nanti kau mintalah jin tu tolong kau. Kan? Okey. Jadi kau pun gosok-gosok lah. Tak keluar-keluar pun, jangan gosok macam tu. Dia macam-macam lah. Jadi itu kuasa azimat. Kuasa azimat. Mereka mempercayai. Anjing, mama panggil. Baik. So dalam kehidupan seharian, kita lihat Tak mama panggil. ini satu paling penting. Mama panggil. Baik. Kalau kita lihat di sini mereka memandang rendah kepada kaum wanita.
dan memberikan penghormatan yang lebih kepada anak lelaki. Dia Itu racist. ya, bukan rasis. Rasis tu bangsa. Ini ini dikatakan sebagai seksis, iaitu memandang orang mengikut gender ataupun mengikut jantina. So diorang ni kalau tengok orang perempuan kan, orang pandang perempuan, tak payahlah dia perempuan, apa dia tahu. Dia macam tu. Tetapi kalau anak lelaki, oh bagus ni, ini bakal menjadi pemimpin ni. Dia memandang tinggi kepada anak lelaki. Anak perempuan, jadi mereka ni tak. Mereka ni hidup dalam kemaksiatan. Mereka suka berjudi, berzina, meminum arak dan juga bersifat angkuh. Maknanya bersifat sombong, bongkak, minum arak, kemudian berjudi, kemudian mereka memandang rendah kaum wanita. Dia kata apa? Kaum wanita ini hanyalah untuk sebagai pelayan lelaki sahaja. Tak. Jadi tak ada. Sebab kalau tak ada perempuan macam mana nak macam mana dia orang boleh dilahirkan kat dunia ni tanpa perempuan? Like guys, Cikgu nak sambung tapi tak sampai. Orang lahir dekat orang lama. Yes. Jawapan dia dekat buku teks sains bab 4. Dandan lah kan. Dandan lah buku sains bab 4 pula. Okey. Cikgu, Yes, sebab kita ada quizzes ke? mungkin tak ada kot hari ni. Tidak ada ya. Kenapa? Why? Kenapa? Well, kita belum memahami betul-betul bab ini sebenarnya. Belum memahami lagi sebab kita perlu fahami. Sebab baru masuk. Ya. Kalau cikgu nak bagi quizzes, cikgu akan bagi quizzes apa yang kita belajar hari ni dan kita bagi quiz. Tak guna kalau kita belajar hari ni yang lain, bagi quiz untuk untuk topik sebelum ini. Jadi kamu dah lupa. Yes, so kita akan bagi macam tu. So don't worry. Relax. Akan sampai masanya quiz tu itu nanti ya. Baik. So kita nak fahami betul-betul tentang kenapa kehidupan mereka dipanggil Arab jahiliah. Kenapa dipanggil Arab yang bodoh? Kenapa dipanggil Arab yang begitu? Sebab rupa-rupanya apa? Banyak kemaksiatan yang dilakukan. Perkara-perkara jahat. Kemaksiatan ni, kalau yang tak tahu kemaksiatan ni maknanya perkara-perkara jahat. Kenapa? Apa Daing? Dekat Arab, Islam tapi tak, ini sebelum Islam datang. Ini semua sebelum Islam datang. Jangan kau ingat ni. Ini sebelum Islam datang, sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Macam. Okey. Banyak perkara-perkara negatif. Kalau kita lihat di sini, okey, hamba juga, okey, dia orang ada hamba iaitu slaves. Okey, hamba juga dipandang hina dan mempunyai status terendah, status paling rendah dalam kalangan masyarakat. As I mentioned before kan, iaitu hamba ni bukan macam maid kamu, bukan macam pembantu rumah kamu. Pembantu rumah kamu tu sekurang-kurangnya lagi baik daripada hamba tau. Diberi gaji, diberi pakaian, diberi bilik, kemudian boleh makan sama-sama. So itu maid kamu lebih baik. Tapi hamba ni tak boleh semua tu. Tak boleh. Okey. Tak boleh semua tu, dipandang hina. Nak makan jauh-jauh, pergi berjauh. Makan. Boleh dimaki hambun, boleh dipukul. Kan, nampak tak? Tapi hamba boleh pukul tuan tak? Tak boleh. Kenapa? Tak boleh sebab kalau pukul tuan maknanya apa? Kalau pukul tuan matilah jawabnya. Hamba tu akan diseksa. Dia mendahaka. Diseksa. Hamba tu kerja apa cikgu? Okey, hamba ni sebenarnya adalah alat untuk tuan dia. Alat untuk tuan dia. Tuan dia suruh buat apa, dia buat. Dia kena buat. Kalau tak buat akan dipukul. Kalau tak dibuat akan diseksa. Tak ada gaji, yang dibagi hanyalah makanan dan juga pakaian. Itu je. Diberi makan, diberi pakaian. Tak ada gaji. Dan sentiasa mengikut arahan tuan dia.
Sebab apa? Sebab hamba tu diri dia pun milik tuan dia. Diri dia bukan untuk dia punya tau. Diri dia untuk tuan dia. Bayangkanlah. Ya, betul Zafran, betul. Itu hamba. Dan kalau agak-agak tuan dia tak suka dia kan, dia panggil kawan dia, kau nak tak hamba aku ni? Aku nak jual lah. Kan? Berapa ribu? 2,000. Kau bayar kat aku? Okey. Dia dah bayar kan? Sekarang kau pergi ikut tuan kau yang baru. Pergi ikut. Boleh jual beli. Hamba boleh dijual. Bukankah Okey. tu macam human trafficking? Ya, betul. Tetapi itu zaman dulu memang berlaku. Zaman dulu perhambaan ini memang berlaku. Berlaku juga. Ya, memang berlaku. Cuma zaman sekarang ni ianya tak berlaku dah. Yes. Itu hamba yes. Macam mana jadi tuan dulu? Kena ada duit lah, kaya. Boleh jadi tuan. Tak boleh kahwin, tak boleh. Hamba tak boleh kahwin. Tak boleh. Okey. Jadi kalau kita lihat sini, namun begitu, sejahat-jahat orang Arab Quraisy ini ataupun kita kata Arab Jahiliah ni, ada juga sikap baik dia, sikap yang baik dalam kalangan masyarakat dia. Kena paksa. Okey, kena paksa. Sikap yang baik dalam kalangan masyarakat Arab ketika ini, iaitu apa tahu? Okey, antara sikap baik mereka, mereka sering memuliakan tetamu, menepati janji, menghormati tuan rumah dan menjaga kehormatan diri. Nampak tak? Mereka muliakan tetamu. Kalau ada orang yang datang rumah dia kan, dia layan sehabis baik. Dia beri makan sedap-sedap. Dia suruh tinggal kat situ. Kan? Kalau boleh duduklah, tak apa, duduk. Dia bagi semua. Dia bagi semua. Itu dia muliakan tetamu. Kemudian yang kedua, menepati janji. Kalau dia kata janji pukul 8, 8 lah sampai. Janji pukul 9, 9 lah sampai. Dia tak macam orang kita janji Melayu. Kan? Janji pukul 9. Kan? Pukul 9 call. Kat mana? On the way, on the way. Padahal baru bangun tidur. On the way, on the way. Nampak tak? Kan? Tak, dia orang menepati janji. Nampak tak? Orang Arab menepati janji. Pada waktu itulah. Kemudian, menghormati tuan rumah, dia orang respect tuan rumah dan mereka menjaga kehormatan diri. Means that, sebab tu cikgu cakap, sebenarnya kalau manusia ni, kalau ada yang jahat, sebenarnya dia ada yang baik juga. Dia ada sifat yang baik. Kalau apa dia ada sifat jahat, mesti ada sifat yang baik. Mestinya. Dan kita lihat antara kebaikan mereka, mereka sanggup menghadapi kesukaran dalam kegigihan, dengan kegigihan. Malahan mereka sanggup mengorbankan kepentingan diri sendiri untuk tetamu, untuk golongan miskin dan lemah. Dan contohnya mereka akan memasang api di tempat tinggi bagi membantu pengembara yang sesat. Hamba lain, golongan miskin lain, hamba lain. Golongan miskin tapi bukan hamba. Golongan yang miskin tapi bukan hamba, mereka bantu. Hamba is hamba lah. Berbeza, nampak tak? Kenapa tak nak hormat pula? Sebab hamba tu bukan tetamu. Hamba bukan tetamu. Ingat mereka melayan hamba tu macam mereka punya barang. Macam mereka punya kereta. Kan, boleh dipaksa pergi ke mana sahaja. Diam, kau jangan cakap banyak. Kan. So macam tu sekali nampak tak? Kalau orang tu dia banyak hamba, so dia dikira kaya lah. Ya, lagi ramai hamba dia, maknanya dia lagi kaya. Itu orang zaman Arab dulu lagi banyak hamba, lagi kaya lah dia. Betul. So apabila seseorang itu meminta bantuan sesuatu kaum, maka menjadi tanggungjawab kaum tersebut untuk melindunginya. Dan sebilangan kecil masyarakat Arab ketika itu tahu bersyair. Mereka pandai bersyair. Lain macam syair tu. Okey, tak apa. Baik. Okey. So kemudian mereka pandai bersajak. Dan juga pandai berpidato.
Pandai berdebate lah. Debate, bersajak. Bersajak tahu sajak? Bersajak ni maknanya mengeluarkan kata-kata pujian. Okay. Tentang apa? Tentang sajak tu. Malam ini. Dia kata. Malam ini panas. Namun sejuk hati melihat dirimu di sisi. Contoh. Itu sajak. So macam tu. Oh, sakit. Nampak tak? Dia gitu. Kemudian ada sambung. Malam ini kan panas namun sejuk apabila melihat kamu di sini. Lalu ku katakan cia. Itulah contohlah. So itu adalah contoh saja. Contoh kan. Orang tu jadi hamba sebab dia nak kod. Dia fikir biarlah kena seksa asalkan dapat makanan dan baju. Ya, betul. Okay, ya. Jadi itulah kelebihan orang Arab ya. So karya-karya mereka dianggap bermutu, akan dibaca dalam temasya-temasya ataupun pesta-pesta tahunan di pasar ukas dan digantung di Kaabah. Ini contoh ilustrasi gambaran masyarakat Arab dia bersyair macam tu lagi kan. Dia buat macam tu. Airisha dia macam tu. Contoh. Tiba di situ. Contoh astaga pelik kan. Macam gurindam je. Gitulah lebih kurang. Okey. Jadi dia berpidato yang orang lain pun dengar. Kan? Bila sebut dia Airisha, yang lain pun masya-Allah. Airisha. Yalah. Kan. Jadi kan. Jadi orang-orang tu semua dengar. Wah, hebat. Syair dan sajak ni adalah hiburan. Macam kita sekarang ni, kita sebenarnya dengar syair dan sajak juga tau. Tapi dalam bentuk apa? Bentuk lagu. Kan kita sekarang dengar dalam bentuk lagu. Kan kita pun dengar lagu orang tu nyanyi sedap je. I found a love for me. Darling just right in. Macam ni. For all my needs. Itu lagu. Contoh. Ni contoh. Aku orang ni. Contoh. Kan. Jadi korang kan suka dengar lagu kan. Zaman dulu mana ada ini contoh tu lah. Okay. Kan. Tapi tak adalah dia nyanyi macam tu kan. Dia bersyair lah. Apa pula engkau tulis tu Amirul Aziz Kimi wa Shojuna. Ya, kena bayar. Ya, dia bila kemudian okey. Satu lagi bila ada orang datang. Dia tengah bersyair ni. Tiba-tiba orang besar datang. Contohnya nama dia kan. Nama dia Faris Danish. Faris Danish kan. Tiba-tiba nampak Faris Danish ni orang Arab yang berpangkat. Dia akan puji tau. Tiba-tiba dia kata, Faris Danish. Dari jauh kulihat muka kau handsome. Bila datang dekat muka kau hansap. Namun kau juga tetap handsome. Contoh aku orang ni. Contoh Faris. Cikgu malu. Tak adalah. Ya, ada handsome. Ya, okey. Contoh. Itulah. So nanti kan orang Faris kan dia dengar kan. Dia akan tengok. Bagus. So dia akan bagi wang emas. Wang emas sebagai upah kerana puji aku. Bagus. Terbaik. Nampak tak? So di situ dia dapat duit. Ya, betul. Nampak tak? Ya, itulah masyarakat Arab dulu ya. Senang je kan. Jadi puji-pujian. Cuba buat kat rumah kamu. Mak ayah kamu, pujilah sikit. Mak, sekilas pandangan mak ni macam artis. Cantiknya, ya Allah. Sangat
menyakitkan mata. Mak. Kan. Nanti mak kamu Irai. bagus. Nah, duit belanja. Kan. Nampak tak? Kan. Itu bodek. Ya, tapi ayat tu biar betul-betul lah. Ya, kan. Mak, rupamu bagai bidadari, mak. Rupamu bagai bidadari, kan. Tak mungkin Tuhan menurunkan bidadari di rumah ini. Rupa-rupanya ada, iaitu mak. Mak kamu pun, mana tadi duit kecil tadi? Oh, mak kamu pun cik duit. Okey. Nah. Kan. Itu kalau mak kamu ni lah. Kena kamu tengah bercakap macam tu, mak kan. Mak kamu kata, kau dah kenapa? Kau nampak ni? Kau dah kenapa? Kau nampak ni? Ni nampak? Nak ni? Kan? Kamu pun tak. Jadi itulah yang berlaku. Kan? Ya. Okey, tapi cubalah kan. Kan. Cuba buat sajak-sajak untuk menggembirakan hati mak. Macam orang Arab dulu okey. Okey. Orang Arab dulu. Nampak tak? Mereka melakukan puji-pujian untuk apa? Untuk menyenangkan orang-orang di situ supaya mereka gembira. Kamu pun boleh. Duduk kat rumah PKP lama sangat kan? Kamu cakaplah dengan mak kamu kan? Mak, kan? Mak memang walaupun orang lain kata mak kau hijau, tapi saya sedar mak saya tak hijau. Mak saya memang paling cantik di dunia. Okey. Jadi Saya nak cakap, patut saya bukanlah Thanos. kan, itulah. Dengan sajak gitu ya. Mak saya memang kuning. Allah, mak engkau kuning. Mak bertukar hak kan. Ya, mak kau cakap apa? Mak sebenarnya memang hijau. Kan? Kalau orang lain cakap mak kau hijau, yang berwarna merah. Memang mak engkau ni akan hijau kalau engkau tak dengar cakap mak. Mak memang akan tukar jadi hijau. Ingat tu. Okey. Okey. Jadi habislah. Okey. Jadi sekarang tak boleh lah cakap mak kau hijau, cakap mak kau merah. Mak kau merah. Jadi kesimpulannya, sebelum kedatangan Islam, masyarakat Arab ini memanglah mengamalkan pelbagai corak kehidupan dari sudut politik. Arab mengamalkan sistem pemerintahan berasaskan sistem kabilah. Kemudian mereka mengamalkan kegiatan pertanian dan perdagangan. Juga mereka mengamalkan pelbagai amalan dan adat yang diwarisi turun-temurun. Dan ingat zaman jahiliah berakhir. Bilakah tamatnya zaman jahiliah? Apabila tersebarnya agama Islam yang telah memberikan kesan bukan sahaja terhadap masyarakat setempat tetapi dunia seluruhnya. Jadi itulah yang dikatakan tentang masyarakat Arab jahiliah. So, ini berkaitan apa yang kita pelajari pada hari ini, iaitu berkaitan dengan masyarakat Arab jahiliah. Sebelum kedatangan Islam, kita telah lihat dari sudut politik, dari sudut ekonomi, dari sudut sosial dan juga adat serta kepercayaan mereka. Nampak tak? Oh, that's why. Kita kena faham apa tahu? That's why mereka dipanggil jahiliah. Sebab apa? Banyak amalan-amalan mereka yang menunjukkan mereka ni jahil. Mereka ni kata kasarnya bodoh lah. Nampak tak? Sebab apa? Mereka amalkan riba, mereka mengamalkan menipu timbangan dalam ekonomi. Kemudian juga mereka telah menyembah pelbagai agama dan juga mereka dalam kehidupan seharian mereka mengamalkan maksiat. Mereka melayan hamba dengan teruk. Namun begitu mereka juga ada sifat-sifat yang baik. Ya, nak kata jahil sangat taklah, tapi mereka memang dikatakan sebagai jahiliah. Lepas Islam tersebar, diorang dah tak jahil. Ya, betul. Lepas Islam tersebar, mereka tidak lagi mengamalkan amalan-amalan yang jahiliah itu. Yes. So hari ini kita telah lihat masyarakat Arab jahiliah. Pada next class kita akan masuk tentang bagaimana munculnya perkembangan tamadun Islam. Tidak, Sasi.
Kalau katakan dalam exam tanya, apakah maksud jahiliah? Bagus soalan Sasi. Kalau dalam exam, okey, ataupun dalam soalan, dia tanya apakah maksud jahiliah? Okey, sebenarnya kamu kena ambil yang ini. Okey, iaitu mereka tidak mempunyai nabi dan kitab sebagai sebagai petunjuk. Yes, yang ini. Okey, jahiliah ini. Okey, kalau soalan tanya apakah maksud jahiliah, bermaksud tidak mempunyai nabi dan kitab sebagai petunjuk. So ini penting. Jangan kamu tulis bodoh pula, jangan. Tulis yang ini. Nampak tak? Kalau soalan ada tanya tentang apa itu jahiliah. Okey. So ini jawapan bagi soalan apa itu jahiliah. Betul. Okey, bagus. Okey, ada soalan lain nak tanya? Silakan kalau nak bertanya. Cikgu saya lapar. Mak samalah. Cikgu pun lapar. Lepas Cikgu, saya tak ada soalan. okey, bagus. Cikgu nak makan Maggi depan ni. Okey. Orang Arab makan Maggi okey. Makan Maggi ke? Cikgu. Ya. Maggi apa? Maggi yang paling best. Maggi asam laksa. Ui. Tak Saya makan Maggi yang macam like red packet, macam red packet. Itu kari. Itu kari. Maggi curry. Tapi asam laksa tu yang plastik biru tu. Dia punya tu rasa dia ada rasa masak. Lepas tu kalau duduk asrama tu makan tu je kan. Saya dekat asrama Memang selalu kena. macam tu. Asrama Cikgu belanja saya saya, cikgu. makan macam-macam dulu sebelum saya tukar asrama. Iya duduk sama. Ya. Jangan risau. Kadang-kadang dapat nak waktu bulan puasa ni tu kita dapat lamb chop.